Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adibah binti Abu Ghaffar dan ahli kepada saya ada lagi dua orang, iaitu Wan Nurul Hidayah binti Wan Hamdan dan juga Efa Izzati binti Abdullah. Tajuk kami pada hari ini adalah E-numbers in food products, kod ataupun nombor E ataupun kod E dalam bahan makanan. So, pertamanya kita akan kenal apa itu E-numbers. What are E-numbers? According to the Food Additives and Ingredients Association, E-numbers are simply the code used to identify food additives that has been shown to be safe and officially approved for use in food across the European Community. Berdasarkan Food Additive and Ingredient Association adalah satu pertubuhan dekat UK. E-numbers ni sebenarnya adalah adalah kod yang digunakan untuk mengenal pasti bahan tambah makanan yang selamat untuk dimakan dan juga diterima secara official dalam makanan dalam European Community. So kiranya asalnya dekat European Community, tapi sekarang kiranya dah diterima secara worldwide lah. Semua orang akan guna E-numbers ni untuk bahan tambah makanan ni. Okay, blocks of numbers are allocated to specific groups of additives. For example, the colors are all in the E100 series, the preservatives are in the E200 series, and the antioxidants are in the E300 series, and so on. Kiranya additives ataupun E-numbers ni dia dah dibahagi-bahagikan ikut grup. Contohnya kalau bahan pewarna semua akan diletakkan dalam E100. Contohnya E150 untuk caramel dan E162 untuk warna beetroot red. Lepas tu kalau preservatives ataupun bahan untuk bagi dia kekal lama adalah dalam E200 series. Contoh kat sini kalau E202 tu adalah potassium sorbate dan kalau E211 adalah sodium benzoate. Lepas tu kalau nombor dia E300 dan seterusnya ke atas sampai E399, itu maksudnya benda tu adalah antioksidan. Jadinya aditif ni sebenarnya ialah bahan tambah yang selamat dimakan dan ditambah secara sengaja ke dalam makanan dalam kuantiti yang sedikit, tapi dia tak termasuk vitamin ataupun mineral. Dia ada beberapa tujuan lah ia ditambah ke dalam makanan. Pertamanya adalah untuk memanjangkan jangka hayat penyimpanan makanan. Contohnya yang preservatif itu adalah untuk menambahkan jangka hayat makanan. Yang kedua, meningkatkan kualiti makanan dan persembahan. Yang ni kiranya nak mengelokkan dia lagi dari segi tekstur, warna, rupa, rasa dan juga dia punya konsistensi. Yang ketiga, dia menambah keenakan makanan sebab dia ada perasa semua tu. Yang keempat, memberi pilihan kepada pengguna. So dekat sini ditekankan juga aditif makanan ni tak sepatutnya kita kelirukan dengan kontaminan. Kalau kontaminan tu ia adalah bahan yang ditambah secara tak sengaja. Nama pun kontaminan kan, maksudnya dia contaminated lah. Contoh kontaminan biasanya adalah benda-benda yang sangat bahaya, iaitu logam berat, racun perosak ataupun dadah veterina. Yang kedua, adakah makanan dengan E-numbers ni selamat untuk dimakan? Are foods with E-numbers safe to be eaten? E-numbers are initially added to enhance the flavour and colour of food and to prolong its shelf life. Most food additives are considered safe, and out of a list of more than 250 E-numbers, those that have evidence to suggest they may be harmful amount to no more than at most 35. Kat sini dia katakan E-numbers tu pada awalnya ditambah untuk enhance the flavour and also the colour, dan juga untuk memanjangkan jangka hayat sesuatu makanan tu. Dia kata kebanyakan aditif ni adalah selamat, dan daripada list untuk 250 jenis bahan tambahan makanan, hanya 35 je yang paling banyak pun 35 je yang terbukti tak selamat. Dan according to the Food Standards Agency, E-numbers give no nutritional benefit. They are there merely as a chemical function, although the fact that they stop foods going off too quickly means they reduce the risk of bacteria that could prevent illness. Food Standards Agency ni juga adalah satu agensi dekat UK. Dikata E-numbers ataupun aditif ni sebenarnya tak ada nutritional benefit pun. Kan macam kita tahu tadi kan, dia bahan tambah dalam makanan tidak termasuk mineral dan juga vitamin. So dia ada manfaat nutrisi langsung. Kini dia tu hanya menjalankan fungsi-fungsi yang kita dah sebut tadi.
Tapi kiranya dekat sini sebab dia kan boleh melambatkan makanan daripada rosak, boleh mengelakkan makanan dari rosak. So dekat situ dia sebenarnya kiranya menghalang pertumbuhan bakteria dan kiranya boleh mengelakkan penyakit jugalah. Dan antara pemanis yang bahaya untuk dimakan, antara aditif yang bahaya yang kita selalu jumpa juga sebenarnya adalah aspartam. Aspartam tu dia termasuk dalam pemanis sintetik. Kod dia biasanya adalah E951. Kenapa dia bahaya? Sebab dia sebenarnya ada carcinogenic effect. Yang kedua juga yang selalu kita jumpa adalah MSG. So MSG ni fungsi dia adalah untuk enhance the flavour. Dia sebagai penguat rasa makanan tu. Kod dia biasanya adalah E621. Dan satunya dia bahaya ni sebab dia boleh menghakis organ, especially organ penghadaman gitu. Lepas tu dia juga boleh menyebabkan ketagihan kepada sesuatu makanan tu. Contohnya terutamanya dalam kanak-kanak. Kan macam gitu lah, MSG kan macam sedap kan. So dia menyebabkan ketagihan kepada sesuatu makanan tu. Lepas tu salah satu lagi kita punya salah faham bila sebut bahan kimia, biasanya orang akan automatik fikir bahan kimia tu adalah bahaya. Sebenarnya kan maksudnya tak betul lah kan, sebab kita tahu macam kita ni pun, kita punya surrounding ni pun ada bahan kimia kan, udara, air, gula, garam tu kan semua bahan kimia sebenarnya. Lepas tu sebenarnya kan ada juga aditif makanan yang dia punya source ataupun dia tu sebenarnya boleh didapati secara semula jadi. Contohnya pektin. Pektin tu function dia adalah untuk memekatkan jam dan dia ni sebenarnya dapat daripada tumbuhan. Yang kedua lecithin. Lecithin ni biasa kita jumpa juga dalam soya. Dan sumber lain dia adalah telur, kuning telur. Seterusnya kita akan lihat pula, kayaknya tadi kita dah bincang tentang keselamatan, maksudnya dari segi keselamatan. E-numbers ataupun aditif tu macam kayaknya mostly adalah selamat untuk dimakan. Tapi kayaknya dalam Islam kan ada banyak lagi kriteria yang kita kena ambil berat, ambil kira untuk menjadikan makanan tu halal dimakan. In Islam, there are much more criteria that need to be taken into consideration when choosing food products other than safety. We as Muslims are allowed to eat food that are pure, clean, wholesome, nourishing and pleasing to the taste. Kita sebagai Muslim, kita dibenarkan untuk makan makanan yang bersih, yang suci, yang berfaedah, yang berkhasiat dan juga yang sedap lah, yang pleasing to the taste, yang sedap. So secara umumnya everything is halal or allowed in Islam except what has been specifically forbidden as stated in the Quran and Hadith. Secara umumnya semua benda, semua makanan adalah halal kecuali apa yang telah dinyatakan secara spesifiknya dalam Al-Quran dan Hadis. Kayaknya semuanya halal kecuali apa yang Quran dengan Hadis dah larang. Maksudnya dah sebut satu-satu tak boleh makan. Jadi what about these E-numbers? Are they allowed? Kayaknya benda-benda aditif ni bolehkah ia dimakan? So aditif ni sebenarnya dia terbagi pada 3 jenis. Dia ada yang natural, dia juga ada daripada tumbuhan dan dia juga ada yang sintetik. So biasanya macam kalau general rule dia, kalau dia adalah haiwan, kita kena tengok haiwan tu halal dimakan ataupun tidak halal dimakan. Dan kalaupun haiwan itu halal dimakan, kita kena tengok balik adakah ianya disembelih mengikut kaedah syarak ataupun tidak. Yang kedua tumbuhan. Tumbuhan ni mostly adalah halal kecuali yang memabukkan semua tu. Dan yang ketiga sintetik. Sintetik ni pun sebab dia go through some processes, so kena tengok juga benda tu akan jadi selamat ataupun tak selamat untuk kita, ada ditambah bahan yang dilarang ataupun tidak. So tadi kita dah ada sebut sikit pasal produk yang boleh jadi masybuh ataupun syubhah, iaitu macam yang kita doubt dia punya source. Kita maksudnya yalah masybuh lah, syubhah. So antara yang kita selalu maksudnya jadi ragu-ragu dengan dia punya ingredient ni, pertama ialah gelatin. Gelatin ni sumber dia boleh jadi daripada pork, boleh jadi daripada babi ataupun boleh juga daripada lembu dan juga boleh juga dari ikan. Yang kedua adalah glycerin. Glycerin ni kita dapat daripada saponification of animal fat, daripada lemak haiwan. So dia akan kembali kepada adakah haiwan tu halal, adakah haiwan tu disembelih mengikut syarak. Yang ketiga adalah emulsifier. Emulsifier pun daripada haiwan. Yang keempat adalah enzim. Enzim ni boleh jadi daripada haiwan, boleh jadi daripada microbes dan boleh juga kita dapatkan melalui
biotechnological processes. Seterusnya adalah produk tenusur, dairy ingredients. Yang ni sumber dia biasanya adalah daripada whey ataupun cheese. Yang macam yang kita biasa dengar, whey mesti macam mak-mak dia, bukanlah, maksudnya kita lah, biasanya bila kita tengok je whey, kita akan kata macam whey tak boleh makan. Tapi sebenarnya dia depends juga lah, tengok dia punya penghasilan. Sebab whey tu kalau tak silap saya, dia macam byproduct cheese, byproduct daripada penghasilan cheese. So kita akan hukum dia sama. Bila dia haiwan, kita akan tengok balik dia boleh makan ataupun tidak, dia disembelih dengan baik ataupun tidak, maksudnya disembelih ikut syarat ataupun tidak. So seterusnya kita akan go through dengan jenis-jenis ikut tadi. Maksudnya tadi kan dah sebut secara umum kan, kalau 100 tu untuk colour, 200 untuk preservative, 300 untuk antioxidant. So Efah akan terangkan lagi sebab kod ni banyak sampai 1400. So apa makna kod-kod tu semua. Dan kita juga akan go through viral issues regarding e-numbers product. Isu-isu viral pasal e-product yang kita pun tak tahu betul ke salah. Lepas tu kita akan tengok juga hukum-hukum berkaitan dengan bahan tambah makanan dan juga list of common food ingredients and additive. Dan juga dia punya hukum lah. Seterusnya saya akan teruskan. Nama saya Hidayah. So for next, E or INS numbers are divided into a few categories. So ini seperti yang dah dijelaskan tadi, stands for European Community numbers, dan INS ni pun benda yang sama, dia stands for International Numbering System for Food Additive. Okay, so ni contoh-contoh untuk e-numbers dan kategori tambahan makanan. Okay, so 100 to 199 for colours, 200 and 299 for preservative, 300 to 399 for oxidant, phosphate or antioxidant, 400 to 499 thickness moisturizers, anti-caking stabilizer or emulsifier, 500 to 599 salts or other mixtures, 600 to 699 flavor enhancer, 900 to 999 is for glazing agent, sweetener, compound used for flour treatment, 1000 to 1399 is for various food additive, and 1400 to 1499 is for artificial starch. Okay, so mesti ada yang tertanya-tanya kan, apa contoh antioxidant, phosphate and ataupun apa contoh anti-caking stabilizer, emulsifier semua ni, dan kat mana kita boleh dapat, kat mana food additive ni boleh dapat dekat dalam makanan. So saya akan bagi contoh. Okay, contohnya untuk bahan pewarna. Bahan pewarna ni kita colouring ni kita boleh dapat contohnya dekat minuman berperisa ataupun aiskrim, kek. Yang ni bahan pewarna ni dia digunakan untuk menggantikan warna yang hilang semasa proses pembikinan dan menjadikan makanan tersebut untuk jadi lebih menarik. Okey, contoh yang lain, pengawet makanan. Yang ni pengawet ni ditambah bagi mengawal pertumbuhan kulat, yeast dan bakteria dan meningkatkan jangka hayat makanan. Contoh makanan tambahan yang dibenarkan, benzoic acid, sorbic acid dengan sulfur dioxide. So contoh-contoh food additive ni ada dekat dalam makanan seperti jam, jus buah-buahan dan cuka. Okey, banyak lagi dan banyak lagi lah contoh-contoh tu. Yang tu kita yang ni boleh didapati di website myhealth.government.my untuk lebih detail. Okey. Next is viral issues regarding e-numbers product. So beberapa tahun yang lepas telah viral issue berkaitan dengan produk makanan yang mempunyai kod E dekat bahagian ingredient makanan tersebut. Dan ada setengah pihak yang telah memviralkan isu ini dengan mengatakan bahawa kod E
ini adalah kod yang menunjukkan bahawa makanan tersebut positif lemak babi, mempunyai positif lemak babi. Seperti yang kita aware, isu berkaitan dengan kek Apollo yang coklat tu. Okey, kek Apollo ni telah viral, sampaikan ramai yang takut untuk beli dan makan kek Apollo tersebut disebabkan telah viral bahawa kod E475 di dalam kek Apollo ni mempunyai lemak babi. Jadi sebenarnya tadi saya dah terangkan tentang kod E400 hingga 499, di mana kod ini mempunyai food additive, thickness, moisturizers, anti-caking stabilizer ataupun emulsifier. Isu ini juga telah menyebabkan bahagian Hub Halal JAKIM mengeluarkan statement untuk yang mengatakan bahawa isu ini adalah satu fitnah. Next, how to know that food additive has been added to foods. First, under the current regulation, any foods which contain food additive must bear on the label statement of contain permitted colouring substance. Ni yang biasa kita tengoklah, makanan dekat ingredient belakang tu ditulis mempunyai bahan pewarna yang dibenarkan. Ataupun yang kedua, some labels provide additional information on the specific type of food additive which are added to the food. Contoh dia, contain permitted colouring substance, Ponsu 4R. Ponsu ni ialah warna merah. Jadi ditambahkan sedikit info iaitu Ponsu 4R. Ataupun yang ketiga, there are also labels which include additional information whereby the internationally recognized reference number is indicated. Contohnya, contain emulsifier sodium pyrophosphate E450 as permitted food conditioner. So ni yang kita topik kita hari ni lah, yang mempunyai international recognized reference number, E-numbers ni. Okay, I will continue for the next slide. My name is Faizati binti Abdullah. Rulings on food additive, hukum bahan tambah makanan. Halal food processing ingredients must come from a halal source and processing must be carried out in accordance with Islamic rules and regulations. It is important to ensure that food additives are from acceptable sources and processed according to halal requirements without the use of alcohol-based carriers. All food ingredients and additives produced from animals which were not slaughtered according to Islamic rite or from the pig are haram and not suitable for Muslims to consume. And any food product, ingredient or additive containing alcohol or produced with the use of alcohol is haram and unsuitable for halal use. Jadi setiap bahan tambah makanan, ini hukum secara umum, setiap bahan tambah makanan mestilah kita pastikan ia dihasilkan melalui proses-proses yang dibenarkan dalam agama. Dan penting juga untuk kita memastikan setiap bahan tambah makanan itu adalah daripada sumber yang halal, sumber yang dibenarkan, dan diproses tanpa ada sumber-sumber yang haram seperti alkohol. Setiap bahan tambah makanan yang dihasilkan daripada haiwan yang tidak disembelih menurut sembelihan Islam ataupun daripada khinzir adalah haram dan tidak dibenarkan untuk penggunaan Muslim. Ataupun apa-apa bahan makanan yang mempunyai alkohol ataupun dihasilkan dengan penggunaan alkohol adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk umat Islam. Okay, I will continue the next slide. List of common food ingredients and additive. Senarai bahan tambah makanan dan bahan di dalamnya. Jadi saya akan sebutkan beberapa contoh E-number berserta dengan kegunaan dia dan apa bahan dalam dia. Yang pertama, E153. Kebiasaannya digunakan sebagai pewarna hitam. Jadi ingredient, a color obtained by charring bones, meat, blood, wood, vegetable, etc. Jadi ialah sejenis pewarna
bahan tambah dalam pewarna warna hitam yang diperolehi daripada arang batu, daripada tulang, daging, darah, kayu ataupun sayur-sayuran. Jadi untuk I153 ni, ia dibenarkan sekiranya bahan arang batu tu daripada kayu dan sayur-sayuran sahaja. Jadi kalau ia digunakan dari bahan-bahan lain, dan ia tidak dibenarkan lah. Okay, untuk yang kedua, E322 lecithin uses emulsifier sebagai pengemulsi. Jadi bahan dia an emulsifier originally obtained from egg yolk. Jadi dia dah pengemulsi yang kebiasaannya didapati daripada kuning telur. Jadi untuk E322 ni dibenarkan sebab bahan dia hanya kuning telur tu. Okey, yang ketiga E920 L-cysteine hydrochloride. Kegunaan dia pelbagai kegunaan, dan bahan yang terdapat dalam E920 ni biasanya diperolehi daripada sources of amino acids and their derivative from animals, animal fur, duck, synthetic or human hair. Jadi bahan dia, sumber amino acid daripada sumber amino acid dan terbitannya daripada haiwan ataupun bulu haiwan, iaitu itik, ataupun sintetik, ataupun rambut manusia. Jadi untuk L-cysteine ni, penggunaan L-cysteine ni kalau daripada sumber bulu haiwan yang halal dimakan, hukumnya adalah harus sama ada diambil semasa haiwan tu hidup ataupun selepas disembelih mengikut hukum syarak yang telah diputuskanlah oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Tapi kalau penggunaan cysteine ni daripada rambut manusia, maka ia haram untuk digunakan. Jadi ni antara 3 contoh kod E-number beserta kegunaannya, dan secara rumusanlah dia punya hukum. Okay, next slide. Example of uses of food additive and its rule. Contoh penggunaan bahan tambah makanan dan hukum-hukumnya. Jadi dalam slide ni insyaAllah saya akan terangkan secara terperinci sikit mengenai contoh bahan tambah makanan dan hukum dia. Okay, the first one, use of alcohol as stabilizer in food products. Penggunaan alkohol sebagai penstabil dalam produk makanan. Jadi alkohol ini ada penggunaan alkohol dalam sebagai penstabil ada 2 jenis. Yang pertama, alkohol yang diperbuat daripada arak, dan yang kedua, alkohol yang bukan daripada arak. Jadi menurut mazhab Syafi'i, prohibited if made from wine. Ini adalah haram jika daripada arak. Yang ini menurut hukum Al-Quran sendiri telah menetapkan pengharaman arak. Dan yang kedua, permissible if made not from wine, for the rule al-aslu al-asya al-ibaha. Dan ia dibenarkan jika ia bukan daripada arak menurut hukum asal sesuatu adalah harus. Maka mazhab Syafi'i mengikut hukum ni mengharuskan penggunaan alkohol sebagai penstabil dalam produk makanan. Okay, the second one, use of rennet in cheese making. Penggunaan rennet dalam pembuatan keju. Rennet, enzyme rennet produced from calf or lamb stomach. It is used in food products to coagulate milk during cheese making process. Jadi rennet, enzim renin. Dalam rennet ni, enzim renin dihasilkan daripada perut anak kambing ataupun lembu, dan ia digunakan dalam produk makanan untuk pembekuan susu semasa pembuatan keju lah, semasa pembuatan keju. Jadi daripada proses ini terhasillah whey. Jadi menurut mazhab Syafi'i, rennet taken from animals which not slaughtered according to Islamic rite, it is excrement based on word maitah in Quran. Jadi rennet yang
rennet yang diambil daripada haiwan yang tidak disembelih menurut penyembelihan syarak, maka ia dikira sebagai najis menurut mengikut perkataan maitah di dalam Al-Quran. Okay. Jadi hukum W ni dia bergantung kepada jika rennet tu diambil daripada haiwan yang disembelih menurut menurut penyembelihan syarak, maka ia dibenarkan, dan sebaliknya lah kalau ia daripada haiwan yang tidak disembelih dengan penyembelihan syarak, maka ia tidak dibenarkan. Okay, yang ketiga, use of wine vinegar, penggunaan cuka wine. Okay, wine vinegar halal if it happen naturally without human interference or any process made by human. If added with any additional ingredients intentionally, it is considered as excrement. Jadi cuka wine ini halal jika ia berlaku secara semula jadi tanpa ada campur tangan manusia ataupun proses-prosesnya daripada manusia. Dan kalau ditambah sebarang bahan tambah secara sengaja, maka ia dikira sebagai najis dan tidak dihalalkan dalam agama. Jadi cuka wine ni hanya boleh digunakan jika ia berlaku secara semula jadi. Jadi yang terakhir, use of monosodium glutamate MSG permissible based on rule of istishab. Dia halalkan, dia haruskan menurut hukum istishab. Al-aslu al-ashya al-ibahah. Principle in anything is permissible, halal, pure, unless it contains harmful ingredients or it can cause harmful to human beings. Jadi penggunaan MSG ni diambil melalui diharuskan melalui hukum asal sesuatu. Asal sesuatu hukumnya adalah harus, kecuali jika ada sebarang kemudaratan. Jika ia membawa sebarang kemudaratan kepada manusia, maka ia dikira sebagai tidak dibenarkan. Jadi ini antara contoh-contoh bahan makanan dan hukum-hukumnya, dan hukum-hukum ni majoritinya diambil dari menurut mazhab Syafi'i saja, sebab sebenarnya ada banyaklah perbahasan dalam mazhab-mazhab lain pun, dan ada di antara contoh 4 contoh yang dipilihlah untuk dimasukkan di sini. Okay, next, halalan tayyiban concept in e-numbers product consumption. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, so eat, O believers, of the lawful and good food which God has provided you, and be thankful for God's grace if it is Him that you are worship. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada wahai orang beriman, makanlah daripada rezeki-rezeki yang telah Allah berikan ni, makanan yang halal dan baik. So, consumption of halal e-numbers product should not be a question, but as Allah stated in Surah Al-Anfal, a practice Muslim needs to consume anything with moderate intake. So, seperti yang kita sedia tahu, jika kita nak makan ataupun buat suatu perkara tu, perlulah dengan bersederhana ataupun berpada-pada. And e-numbers, as explained before, are food additive. Thus, we should realise that if the intake is excessive, it will give impact on human health. Jadi jika kita ambil produk makanan yang ada food additive ni secara berlebihan, dia akan memberi impact kepada kita punya kesihatan. Dan jadi kalau secara berlebihan tu tidak memenuhi konsep halalan tayyiban seperti yang kita dah belajar. Okay, for conclusion, the idea of being sensitive towards halal and haram in our daily intakes is normal reaction for Muslim beings. But remember to always tabayyun before spreading any news.
Datuk Haji Osman Mustafa, the director of JAKIM, said that if local products with the E-numbers in the ingredient have Malaysia Halal certification, it can be consumed normally without any hesitation. Apart from that, if the products are international origin without halal certificate but still using the same code numbers, consumers are advised to be more careful in purchasing those products. Okay, so sebagai kesimpulan pada hari ini, perkara kita sebagai seorang Muslim sensitif kepada isu berkaitan halal dengan haram ni adalah perkara biasa. Tapi kita perlulah untuk tabayun dulu sebelum kita viralkan segala isu yang kita dapat tu. Okay, dan seperti Dr. Hidayah dah terangkan dekat kelas yang lepas, jika suatu produk tu terdapat logo halal daripada JAKIM, jadi kita tak perlu lagi rasa ragu-ragu untuk kita consume produk tersebut. Ataupun jika produk tersebut tak ada logo halal JAKIM tapi ada logo halal daripada certified bodies yang diiktiraf oleh JAKIM, jadi logo halal, jika terdapat logo halal daripada certified bodies tu, kita pun tak perlu ragu-ragu juga untuk consume produk tersebut. Tetapi jika suatu produk tu mempunyai kod yang sama tetapi tidak mempunyai halal certificate, jadi kita dinasihatkan untuk elak daripada membeli makanan tersebut, untuk elakkan daripada terjebak daripada perkara syubhah dan daripada perkara yang haram. Okay, itu sekian saja daripada kami. Jika terdapat apa-apa soalan boleh tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.